Contoh 1. Tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Okey, cikgu tunjuk 1A dulu. Okey, contoh 1A di mana had di mana X menghampiri 4. Okey, ini dia punya persamaan. Pada mulanya kita cuba dulu menggunakan penggantian secara langsung. Penggantian secara langsung tu bermaksud begini. Kita gantikan semua nilai X tu dengan 4. Okey, apabila kita gantikan semua dengan nilai 4, kita akan dapat 1/6. Jadi inilah nilai had bagi fungsi untuk A. Okey, cikgu tunjuk contoh B. Okey, pada mula-mulanya memang kita menggunakan kaedah secara langsung. Kita buat secara langsung. Okey, penggantian secara langsung di mana kita gantikan X tu dengan 1. Okey, apabila kita gantikan X dengan 1, kita akan dapat 0/0. Okey, 0/0 ini dia adalah bentuk tidak tentu. Jadi apabila kita dapat nilai yang bentuk tidak tentu, kita menggunakan kaedah untuk contoh soalan macam ni, kita guna kaedah pemfaktoran. Kita cuba faktor dahulu. Okay, kita cuba faktor. Ini sebenarnya special factor kalau kita ingat. Di mana X tambah 1, X tolak 1, sebenarnya kita akan dapat X kuasa 2 tolak 1. Okay, per X tolak 1. Okey, kita menggunakan kaedah pemfaktoran dan kita cuba hapuskan. Hapuskan maksudnya ini sama dia punya bentuk, kita boleh hapuskan. Jadi, kita dapatlah X tambah 1. Baru kita gantikan nilai X kita yang menghampiri 1 tu. Okey, 1. Okey, jadi kita akan dapat 2. Okey, inilah nilai had bagi fungsi untuk B. Okey, kita masuk pula contoh 1C. Okey, contoh 1C, kita cuba dulu membuat secara langsung. Penggantian secara langsung. Okey, di mana daripada sini saya terus gantikanlah secara langsung. Begini. Okey, bila kita ganti secara langsung, kita pun akan dapat 0, 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi, daripada bentuk tak tentu, kita tak dapat menentukan nilai hadnya. Jadi, kita menggunakan, kalau macam ni bentuk set, kita guna hapuskan ataupun kita darabkan dengan konjugat bagi pengangka. Okey, kita darab dengan konjugat. Saya bawa pergi sini. Di mana saya ubah. Sorry. Cikgu darab dengan konjugatnya. Kalau sini tolak, maksudnya sini tambah 1. Atas bawah kena sama. Tutup balik. Okey. Takut terlupa kan? Cikgu tulis macam ni ya. Darab konjugat. Okey. Seterusnya, okey, bila dah darab konjugat, hati-hati ya. Kita ingat balik kita punya dalam bab indeks tu, set indeks tu, set. Macam mana kita darab set dengan set akan jadi apa kan? Okey. Di sini cikgu ringkaskan, kita akan dapat mana X? Okey, begini. Okey, sebelum cikgu terus pergi lebih jauh, kalau adik-adik lupa macam mana dapat ni ya. Okey, cikgu tunjuk panjang sikit lah. Di mana X tambah 1 ni, kita buat bracket pula, tak apa. Kita darabkan dengan dia. Okey, kita buat ni. Set darab dengan set, dapat diri dia balik. Okey, dia dapat X tambah 1 balik. Okey, ingat. Lepas tu, X ni darab sini, kita akan dapat. Okey, lepas tu,
Dah selesai, sini pula. Okay, last kali. Sini pula. Okay, so di sini bila kita tengok, ini tak sama. Satu positif, satu negatif, kita cancelkan. Jadi dapatlah jawapan ini sahaja. Di mana X tambah 1 tolak 1. Sama kan? Okay, so seterusnya cikgu sambung balik working step cikgu tadi. Okay, daripada sini cikgu selesaikan ya. Di mana sini cikgu akan dapat X okay, bila kita ringkaskan, kita akan dapat di sini. Ini kita boleh potong. Jadi kita ringkaskan lah. Pastikan atap punya cover semua. Okey, daripada sini baru kita gantikan nilai X menghampiri kosong. Kita gantikan kosong. Okey, kosong tambah 1. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat 1/2. Okey, kita berjaya. Jadi ingat ya adik-adik, sekiranya bila kita nak gantikan nilai X tu, bila kita dapat 0/0, ini adalah bentuk tak tentu. Terus kita sama ada kita faktorkan, hapuskan ataupun kita darabkan konjugat, bergantung pada bentuk fungsi kita. Contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf untuk fungsi ini, di mana f(x) sama dengan x kuasa 4 tolak x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Okay, di mana x tidak boleh sama dengan kosong berdasarkan graf. Cari. Okay, yang pertama apabila f sama dengan kosong. Apabila f sama dengan kosong, okay, untuk cara A, kaedah seperti biasa kita gantikan terus. Kita gantikan terus, di mana sini kosong, kuasa 4. Jadi kita akan dapat kosong. Daripada sini kita didapati bahawa tiada titik di X sama kosong. Okey, X sama kosong. Tak ada apa-apa titik di sini. Okey, maka kita boleh katakan bila X sama kosong, F kosong tidak tertakrif. Tidak tertakrif Sebab apa? Kita pergi tengok X sama kosong, tak ada apa-apa pun graf kita melalui X sama kosong. Okey, macam tu. Jadi untuk B. Okey, untuk B, bila had fungsi kita X menghampiri kosong. Bila kita tengok X menghampiri kosong. Okey, X menghampiri kosong tidak kisahlah ataupun tidak kira sama ada di daripada kiri atau kanan. Okey, untuk sini di mana had. Okey, had menghampiri kosong tidak kisah di kiri atau kanan. Jadi kita akan dapat sini negatif 1. Okey, kita akan dapat f(x) sama dengan negatif 1 bila x menghampiri dengan kosong. Okey, maka kita dapatlah simpulkan bahawa okey, had x menghampiri kosong untuk f(x) sama dengan negatif 1. Sama ada daripada kiri ataupun daripada kanan. Okey, contoh untuk C. Okey, bila had x menghampiri 2 untuk f(x), kita tengok. Okey, 2. Di sini 2. Menghampiri 2 ke? Tidak kisahlah sama ada dari arah kiri atau kanan. Kita akan dapat kat sini nilai 3 di sini kat sini 3. Jadi maka dapat disimpulkan had x menghampiri 2 di mana f(x) sama dengan 3. Begitulah contoh cara kita nak membaca dalam bentuk graf. Ingat ya, ia tidak tertakrif kalau tak ada persilangan pun ataupun tiada pun dia sentuh mana-mana graf kita.